Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati dan Allah kasih sekalian, syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini pengajian secara bertema berkenaan dengan golongan munafik menurut Al-Quranul Karim. Kita dah memasuki siri yang ke-6. Syukur sebanyaknya kepada Allah. Allah memberikan kepada kita keizinan, Allah memberikan kita peluang, Allah memberikan kita rahmat. Di samping kita dapat mengenali ciri-ciri orang munafik, dalam masa yang sama kita berusaha sedaya upaya untuk tidak mempunyai persamaan dengan ciri-ciri orang munafik, sama ada dari sudut kepercayaan beragama ataupun dari sudut perbuatan, amal-amal ibadah, dan apa saja karakter orang munafik ini seharusnya kita hindari daripada memiliki sifat orang munafik. Baik, tuan-tuan dan puan, malam ni kita akan sambung untuk siri yang ke-6 ini. Minggu lepas kita dah sampai ciri yang ke-21. Jadi untuk yang ke-6 kita akan sambung ciri yang ke-22 bagi golongan munafik ini. Okey, ciri yang ke-22 ini adalah berkenaan dengan sifat khianat janji, mungkir janji yang dilakukan oleh orang munafik. Bukan sekadar mereka memungkiri janji dengan manusia, tetapi mereka sanggup khianat janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kata sangat perbuatan yang sangat berat apabila berjanji dengan Allah tetapi tidak ditepati. Okey, maklumat ini, ciri yang ke-22 ini kita rujuk di dalam surah Taubah ayat 75 sehinggalah ayat nombor 76. Sekejap Muka surat 199. Okey, cuba kita buka surat 199. Cuba buat semakkan. Adakah benar? Sekejap Betul Ustaz. Muka surat 199. Okey, 199. Jazakillahu khairah. Okey, 199. Kita tengok ayat nombor 75 terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala berfirman, wa minhum man 'ahadallah. Lain patut lain atana min fadlih lanasaddaqanna walanakunanna minas salihin. Dan antara mereka dekat sini merujuk kepada orang munafik. Walaupun dalam ayat ni tidak menyebut kalimah munafik,
tetapi dia ada perkaitan dengan ayat-ayat sebelum 75. Kalau tuan-tuan nak cari ayat tentang kalimah munafik itu, kita boleh temukan pada ayat nombor 73. Muka surat yang sama, 199 dalam Quran, cari ayat nombor 73, dia berada pada ayat yang atas sekali ni. Muka surat 199 ni kita akan jumpa Allah menyebut tentang, Allah minta kepada Nabi supaya memerangi orang kafir dan orang munafik. Jadi orang munafik ni, ada antara mereka yang mereka ahadallah, ada yang mereka telah berjanji dengan Allah. Apa janji mereka kepada Allah? Mereka janji lain ata'a, ya, saya macam nak bersin sikit, lain atana min fadli. Dia janji, dia kata sesungguhnya jika Allah memberikan kami kurniaannya. Mereka kata jika Allah memberikan kurniaannya, membawa maksud apa? Allah memberikan mereka rezeki, Allah meluaskan harta yang mereka miliki, la nafaddaqanna, pasti. Dekat ayat ini, kita tengok dekat ayat ini penting nak menunjuk tahap seriusnya mereka berjanji tu, sampaikan banyak penggunaan tanda-tanda yang menunjuk kepada penegasan. Adanya huruf lam, la kat sini. Lepas tu pula ada menggunakan huruf tanda sabdu, lanasaddaqanna. Lepas tu ada nun pula. Ya, penggunaan huruf nun dekat sini menunjuk kepada keseriusan mereka tu. Seriusnya mereka ni untuk menunaikan janji. Kesungguhan mereka tu. Mereka kata mereka nak bersedekah. Dia kata pasti kami akan bersedekah. So kalau kami bersedekah, walanakunanna minas salihin, dan kami pasti kalau Allah tambahkan rezeki pada kami, pasti kami akan menjadi orang yang saleh. Okey, menjadi orang saleh itu maksudnya kalau kami dah dapat rezeki, kami janji kami nak sedekah dengan rezeki tu, dengan harta tu. So dengan sedekah itu, naiklah darjat kami akan menjadi orang yang saleh. Okey. Adakah orang munafik ini dia benar-benar akan tunaikan? Okey. Kita tengok ayat nombor 76. Okey. Falamma atahum min fadlih, ketika mana Allah telah memberikan kepada mereka kurniaannya, bakhilu bihi, mereka menjadi bakhil. Jadi bakhil ni kita ada sebutkan ayat yang berkaitan dengan bakhil. Kemudian Allah mengatakan bakhilu bihi, mereka jadi bakhil, wa tawallaw wa hum mu'ridun, serta mereka berpaling daripada janji mereka. Wa tawallaw tu maksudnya mereka dah tak nak tunaikan janji, dah nak larikan daripada janji itu. Dan Allah kata wa hum mu'ridun, sememangnya mereka ni adalah jenis yang sentiasa mu'ridun. Mereka menentang. Okey, apa maksud mereka menentang ni? Mereka menentang ni adalah dikaitkan dia dengan janji tadi tu. Okey. Jadi tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, orang munafik ni memang orang yang menentang kebaikan, menentang keimanan. Tapi dekat sini kita nak ambil cerita tentang berpaling daripada janji. Jadi kita tak nak jadi orang Islam yang ini kadang-kadang berlaku, kan. Semasa kita tak dapat jawatan, macam-macam kita janji, betul tak? Janji nak tolong orang ni lah, janji nak buat sekian lah, janji macam-macam janji. Sampai yang ada bersumpah, sampai yang ada macam-macam.
Tapi selepas dapat jawatan, selepas Allah memberikan kurniaan dia dalam bentuk jawatan, dah berpaling daripada janji. Ini ada kesamaan dengan perangai orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau tak mampu nak tu janji, maka jangan buat janji. Ya. Kalau kita nak diri yang ke-22 ni adalah kita boleh ambil dalam hadis Nabi yang biasa kita dengar, yang mana sabda Nabi SAW yang Nabi kata ada empat tanda. Nabi kata ada 4, siapa yang ada keempat-empat ciri ni, dia ni memang macam orang munafik di zaman Nabi tu. Kalau dia ada memiliki 4 tanda ni. Apa dia? Iaitu idza haddatha, apabila dia berkata, dia berbohong. Wa idza wa'ada, apabila dia berjanji, dia khianati. Apabila dia diberikan amanah, dia apabila dia tidak menunaikan amanah. Apabila mereka bertengkar dalam keadaan yang sangat teruk. Okay. Dalam hadis lain, inilah di antara yang kita hadis yang macam tadi adalah hadis yang sahih, ya. Hadis yang riwayat Bukhari, riwayat Muslim, hadis yang biasa kita dengar kan. Tapi kalau ada salah satu daripadanya, contoh dia cakap dia tak bohong, tapi dalam bab diberikan tugasan, diberi amanah, dia tak perform, dia tak nak usaha untuk tunaikan amanah tu, itu sifat orang munafik juga. Tapi kalau ada cakapnya bohong, diberi amanah tak ditunaikan, dah diberikan tanggungjawab, pegang jawatan sekian, tapi tak tunaikan amanah, okey, maka mereka ini memiliki sifat orang munafik. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita daripada memiliki sifat orang-orang munafik. Jadi kalau ada ciri-ciri ini pada kita, maka kita istighfar, minta ampun kepada Allah supaya kita bersih daripada memiliki sifat orang-orang yang munafik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lanjutkan dengan ciri yang ke-23. Orang munafik ni, mereka ini suka untuk mencela. Okey, mencela orang-orang yang beriman. Mereka suka kutuk. Ada je bahan dia untuk mengutuk orang beriman. Okey, kita tengok ayat dia, tengok ayat dekat dalam surah Taubah, ayat nombor 79. Masih lagi muka surat yang sama, iaitu muka surat 199. Okey, ayat ni dia berada pada 3 baris yang terakhir, muka surat 199 tu. Kalau buka Quran, mari kita bacakan ayatnya. Apa yang Allah Ta'ala nak memberitahu kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Ada orang ni, orang ni siapa? Orang munafik. Yang mereka ini yalmizu ni macam kita selalu dengar perkataan lumazah kan. Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah tu dia samalah perkataan dekat sini, yalmizu. Yalmizu kat sini ni fi'il mudhari' ni. Ini adalah present tense. Yalmizu ni maknanya mereka sentiasa mencela. Kerja dia keji je, kutuk je kerja dia. Tentang siapa? Sebahagian daripada orang yang beriman. Maksudnya ada sebahagian orang yang beriman ini dalam bab apa? Dalam bab sadaqat. Dalam bab sedekah yang telah mereka berikan dalam keadaan al-mutawwi'in, dalam keadaan mereka sukarela. Maksud dia apa? Orang munafik ni, dia tak diam, dia tak boleh tengok orang buat kebaikan. Ada je bahan dia. Maksudnya dia akan cari jalan macam mana nak bagi
Macam mana nak kutuk orang tu, nak keji orang tu? Jadi kalau ada sebahagian orang beriman ni, dia suka bersedekah, maka orang apa, orang munafik itu akan kutuk dia. Macam mana dia kutuk? Nanti kita akan tengok pada hadis. Lepas tu pula, nah Allah kata, walladzina la yajiduna illa juhdahum. Manakala orang yang tidak dapat, maksudnya kalau ada sebagian orang Islam lain yang dia tak mampu nak sedekah pula dengan banyak, tapi dia boleh sedekah illa juhdahum, sekadar kemampuan dia saja. So orang munafik ni akan buat apa kepada kedua-dua kumpulan ni? Fayaskharuna minhum, mereka akan mengejek-ngejek orang yang beriman itu. Okey. Maka tindakan mereka mengejek-ngejek orang beriman ini, sakhirallahu minhum, maka Allah akan membalas ejekan mereka itu dengan mereka mendapat kehinaan, walahum azabun alim, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Okey. Ayat ni Allah bagi tahu orang munafik ni, kalau orang buat kebaikan, mereka akan cari jalan macam mana nak keji orang tu. Sama ada orang tu boleh bersedekah dengan banyak ataupun orang tu dapat bersedekah dengan sedikit. Macam mana perbahasan ini? Mari kita tengok hadis. Nanti saya berikan nota ni selepas pengisian insya-Allah. Okey, dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata saya tertinggal yang ni, sebenarnya adalah Abu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nanti saya baiki sikit dekat maklumat ini sekejap ya. Saya semak semula sekejap. Okey, sekejap ya. Okey. Okey, memang okey, betul, namanya memang Abu Mas'ud lah. Okey, daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata ketika mana turunnya ayat sedekah. Maksud dia, para sahabat Nabi SAW ni, mereka ni orang yang mengamalkan, mereka ini orang yang menunaikan apa saja perintah Allah. Maka apabila Allah turunkan ayat supaya bersedekah, maka para sahabat buat apa? Para sahabat berlumba-lumba untuk mereka bersedekah. Kalau kita baca dekat hadis ni, saya, mereka ini ambillah kelebihan tu, peluang nak sedekah tu. Ada yang sedekah banyak, bisyai'in kathiran. Tapi orang munafik ni dikutuk macam mana tahu? Dikeji macam mana? Dia kata, faqalu, mereka mengatakan murai. Mereka kata apa? Alah, nak sedekah banyak-banyak tu, nak menunjuk-nunjuk lah tu. Dia kata dia kata nak riak lah tu, nak riak lah. Tu orang munafik. Kalau dia dapati orang-orang beriman sedekah banyak, sedekah tu jumlah yang banyak, dia akan kata, ada nak sedekah tu, riak lah tu. Nak menunjuk-nunjuk lah tu. Dia kata, sekejap ya. Okey. Sekejap. Okey. Kemudian sambung lagi. Waja'a rajulun fatasaddaqa bi-sa'. Tapi kalau ada orang lain pula sedekah dengan satu sa'. Satu sa' ni satu sa' ni dia macam, kita kata macam sa' ni, apakah saya lupa nak dapatkan maklumat sa' ni. Dia macam, kalau macam kita letak dalam tangan lah kan, macam kalau kita guna tamar tu, macam kita letak dalam tangan kita sedikit lah kan. Maka maksudnya kalau kita kata, kalau kita tak sedekah dalam bentuk kilo-kilo lah banyak, ni macam gram-gram je kan, contoh. Maka orang munafik akan kata apa? Orang munafik tu kata, innallaha la ghaniyun an sa'in hadha.
Orang munafik pula kata apa? Lebih baik tak payah bagilah sikit macam ni. Alah, Tuhan tak perlu pun sedekah kau yang sikit tu. Allah tu maha kaya, dia kata. Hadis riwayat Bukhari, lepas orang munafik ni cakap macam tu, Allah Ta'ala turunkanlah ayat tadi tu. Ayat nombor 79 ni kita baca tadi tu. Jak tak orang munafik ni? Ha. Dia sepatutnya kena apa? Kena rasa syukur, kan? Sebab ada orang telah menunaikan fardhu kifayah bersedekah. Sebab itu tuan-puan ya, kita ni kadang-kadang orang Islam ya, tambah lagi kalau musuh dalam politiknya, musuh kita kadang-kadang, kan, kita susah kita susah nak mengiktiraf, memuji orang buat kebaikan. Tapi kalau buat keburukan, jaga tu senjata tu untuk gunakan. Kalau buat nak cari keburukan je, ada je. Tapi kalau orang tu buat kebaikan, sepatutnya kita ucap tahniah, barakallahu fiik, kan, doakan dia. Tapi inilah yang ada pada orang munafik. Bagi banyak pun kau kutuk, bagi sikit pun kau kutuk. Inilah orang munafik. Sebab tu kita, tuan-puan, dalam agama ya, kita jangan sama sekali mempelekehkan, memperkecil-kecilkan apa saja kebaikan orang buat. Jangan. Kerana kita tahu pada sisi Allah, Allah tidak akan mensia-siakan orang yang buat kebaikan walaupun sebesar zarrah. Macam kita belajar ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kan, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah Taala ni kalau orang buat kebaikan sebesar semut hitam tu, kecil pun zarrah itu, tetap Allah akan tunjukkan. Kalau buat kejahatan seberat zarah pun Allah akan tunjukkan. Justru itu kita kena elak daripada memandang, kadang-kadang kita pandang sinis je orang buat kebaikan sikit, kan, tak tolong banyak. Jangan. Ya, kita tak tahu, kita kena sangka baik. Mungkin orang tu itu saja yang dia mampu. Mungkin kadang-kadang kita tengok orang ni, kan, pakai kereta besar, kan, pakai kereta mewah, tapi sikitnya dia derma. Kita jangan ada sifat macam tu. Sebab kita tak tahu. Mungkin itu saja yang dia ada. Mungkin itu daripada ikhlas. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada sifat orang munafik. Baik. Tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan dengan ciri yang ke-24. Orang munafik ni, dahlah dia suka kutuk orang buat kebaikan, kutuk orang yang suka bersedekah, tetapi mereka ni pula bukan usaha nak jadi macam orang yang suka bersedekah banyak tu. Mereka suka kalau mereka tidak keluarkan apa-apa, tenaga ke, wang ringgit ke. Ini kita ada kaitkan dengan mereka tak suka berkorban lah, seperti kita sebut sebelum ni. Mereka suka. Jadi kata apa? Biarlah orang lain dah buat. Alhamdulillah, aku tak nak buat apa-apa. Aku tak nak susah-susah. Ini ada persamaan dengan sifat orang munafik. Antaranya, mereka ini sangat gembira sangat kalau mereka tak dapat ikut berjihad. Sedangkan kita faham jihad ni, kebuncak bagi agama kita adalah jihad. Jihad ni dia punya pahala dia banyak. Kelebihan dia sangat banyak bagi orang berjihad. Sebab tu orang yang mati dalam peperangan kerana Allah ni, mereka ni kalau masuk syurga, permintaan mereka ni, mereka nak Allah hidupkan kembali biar mereka mati syahid berulang kali. Kerana mereka tahu dan mereka nampak kelebihan yang Allah tunjukkan kepada orang yang mati syahid. Sepatutnya kita ada niat nak mati syahid, nak kena berjihad ni, kan, korbankan nyawa untuk agama, untuk Allah. Atau tak, korbankan wang ringgit untuk agama. Tapi kalau ada orang yang dengan berjalan macam dia gembira, sepatutnya dia gembira, dia tidak menyumbang, dia gembira tak macam dia tak nak ambil pot lah. Sepatutnya kita tak macam tu, kan. Sekurang-kurangnya kita doa, sekurang-kurangnya kita nak buat apa aku boleh tolong, apa aku boleh buat lah. Ataupun kita jadi manusia yang macam alamak sedihnya lah,
dapat nak tolong, ya Allah, saya nak tolong sangat tapi saya tak ada kemampuan. Macam tu. Patutnya kita sedih kalau kita tak dapat nak buat kebaikan seperti orang lain buat kebaikan. Okay, mari kita lihat ayat berkenaan dengan maklumat ini masih dalam surah Taubah lagi, surat nombor 200. Muka surat nombor sebelahnya tadi kita banyak rujuk muka surat 199 kan. Okey, muka surat nombor 200 Allah Taala berfirman kepada kita tentang orang munafik ini. Allah mengatakan mereka ini farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang munafik ni ini Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Tuan-tuan, maafkan saya tak tulis terjemahannya yang benar. Sekejap bagi saya masa sikit saja. Saya ambilkan terjemahan dia. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Saya pun baru siapkan maklumat ni selepas maghrib tadi tu. Kejar juga nak kejar waktu ni. Okey, ayat nombor berapa tadi tuan-tuan? 81 81 Ustaz. 81 Sano. 81. Okey, saya nak tunjukkan terjemahan ayat dia sekejap. Alhamdulillah saya tak hantar lagi nota kat tuan-puan. Tidak, dah print dah cetak. Alah, ada kesalahan. Okey, kejap sekejap. Okey. Saya rasa macam saya dah tulis tapi dekat mana saya? Mungkin saya tertinggal sekejap Okey, jom kita tengok nota tadi. Saya lihat di skrin Zoom yang saya paparkan. Okey. Ayat tadi tu Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang ditinggalkan, iaitu orang yang al-mukhallafun, orang-orang yang ditinggalkan, maksudnya tak ikut pergi perang Tabuk tu, mereka rasa apa tahu? Farah. Mereka rasa gembira sangat dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang kita tahu sebelum ni kan, mereka takut nak pergi perang tu kan. Mereka ni sanggup bersumpah macam-macam nak buat alasan kan. Sanggup menipu, kata tak mampu nak pergi perang lah. Mungkin mengata mereka sakit lah, sekian-sekian. Jadi apabila mereka berjaya tak ikut pergi berperang, Rasulullah dah pergi, dah keluar dah ke tempat peperangan, mereka merasa gembira. Kemudian Allah mengatakan, wa karihu, dan mereka ni benci, mereka tak suka, yujahiduna bi amwalihim, berjihad dengan harta, wa anfusihim, dan juga jiwa mereka pada jalan Allah. Ayat ni menguatkan lagi apa yang pernah kita pelajari sebelum ini. Mereka bakhil, nampak dah. Lepas tu mereka tak sanggup berkorban untuk Allah, untuk Islam, untuk Rasul. Mereka tak suka kan? Dia tak suka nak bazir-bazir duit ni, berjihad apatah dengan jiwa mereka. Lepas tu pula mereka kata apa? Mereka kata la tanfiru fil har. Mereka kata apa? Tak payahlah kau nak susah-susah nak pergi berperang. Panas terik sekarang ni. Nanti kau jatuh sakit pula, buat apa nak pergi perang-perang? Lepas tu Allah kata qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Maka Allah mengatakan, jawab balik apa yang mereka kata, macam mereka provoke, mereka hasut supaya jangan pergi perang ni sebab panas. Maka Allah kata, jawab dekat diorang, api neraka Jahannam tu lebih panas, lebih dahsyatnya jikalau mereka mengetahui. Jadi dalam ayat ini
kita mendapati apa mereka sangat suka gembira apabila mereka tidak susah payah untuk pergi lalu dalam keadaan yang panas, nak kena keluarkan duit lagi, nak kena keluarkan tenaga lagi, entah-entah nyawa pun boleh hilang. Sepatutnya kita orang Islam sedaya upaya nak bantu untuk Islam ini tersebar dengan luas. Syariat-syariat yang Allah turunkan itu dapat dilaksanakan. Sekalipun kita terpaksa berbelanja wang ringgit demi untuk mempertahankan kesucian agama Islam, sekalipun kita terpaksa berkorban kerana kita percaya, kita yakin dengan janji Allah, Allah akan memberikan jalan yang besar bagi sesiapa yang menolong agamanya. Baik, tuan-tuan puan, rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita kalau cara kita nak kasih ayat ni, kalau contoh macam ada orang contohnya ada satu badan dia nak buat kutipan untuk membina pusat pengajian contoh kan, secara percuma contoh orang pun dah buat kutipan dah kutip, kita kata kita perlukan lagi 10,000 ni contoh, buat kutip, kita ni tangguh, sebenarnya kita ada duit. Akhirnya sampai orang kata okey dah cukup dah, tak perlu lagi kita nak buka untuk kutipan. Tengok diri kita macam mana. Kalau kita rasa tak apalah, dah cukup dah, tak perlu nak zumat. Kalau kita segembira tak dapat menyumbang tu sedangkan kita ada wang ringgit, kalau kita ada rasa gembira macam tu, hati-hati dengan hati kita. Ada masalah pada hati kita tu. Tapi kalau kita rasa ya Allah bersalahnya lah, kenapalah tak sempat ni duk tangguh-tangguh ni, sampai tak sempat dah tutup dah kutipan tu, contohlah kan. Kita rasa, patutnya rasa macam tu ya, supaya kita nak buang mana-mana sifat-sifat orang munafik. Baik, tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-25, orang munafik ni bukan sekadar itu, tuan-tuan puan. Hal orang munafik ni, mereka akan cari jalan macam mana nak bagi orang Islam ni dia tak berpegang kepada Quran, tak berpegang kepada hadis. Maksudnya mereka akan cari jalan macam mana nak bagi orang Islam ni dia tak jadi sebenar-benar Islam. Islam pada nama tak apalah, tapi jangan amalkan Islam yang sebenar-benarnya. Orang munafik ni macam-macam cara lah. Nanti kita akan tengok dulu terlebih dahulu ayat rujukan kita, lepas tu kita cuba tengok contoh-contoh yang boleh kita fahamkan lagi pada ciri yang ke-25 ni. Okey, dalam surah An-Nisa ayat nombor 61, muka surat 88, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum ta'alu ila ma, sekejap ya, saya ni ada halangan nak tengok ayat tu. Sekejap. Sebab saya punya Zoom ni sekejap. Tadi ayat muka surat nombor 88 ya. Okey, ayat ni Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat nombor 61. Okey. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rusul. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ni maksudnya termasuklah orang-orang munafik. Marilah, ta'alau, jom, marilah kita patuh kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan mengikuti Rasulullah, ikut Rasul. Kata Allah, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Pasti engkau akan melihat, wahai Muhammad, orang munafik itu halang manusia supaya mendekatimu. Maksud dia apa? Orang munafik ni dia tak nak bagi orang ikut sunnah Nabi, ikut Quran. Orang munafik.
Di tempat kita kadang-kadang ada juga kan, orang tu nak berhijrah dah dan nak baiki diri. Ada je yang menghasut dia. Kan? Kau tak payah sangatlah nampak alim-alim sangat tu, tak payahlah. Jadilah diri sendiri, jadilah macam biasa-biasa je ke senang. Macam tu. Ada. Ataupun ada orang yang kata, yalah, ada juga cakap terang kan, buat apa nak ikut Rasul ni, Muhammad ni. Kan dia pun manusia juga. Kan? Ada juga macam tu. Macam-macam. Ada je jalan untuk sekat manusia supaya tidak patuh kepada Allah dan tak patuh kepada Allah dan tak patuh kepada Rasul. Dia akan buatlah, dia akan dia akan takut-takutkan orang tu. Kalau kau ikut sangat Quran tu sekarang, kau boleh hidup ke? Contoh Quran kata riba tak boleh kan. Contoh kata, kau buatlah. Ni kau nak halang, kau nak tutup judi ni apa semua ni, contoh kan. Nanti orang kafir kata apa pula? Nanti orang kata Islam ni apalah. Takut kita. Tapi patutnya apa? Jom. Kita ikut Allah, kita ikut Rasul. Orang nak kata apa ke, kita jangan peduli. Sebab kita buat tu semata kerana Allah. Tapi kalau ada orang Islam tu sendiri yang mengajak manusia supaya alah sikit-sikit dah lah nak ikut Quran tu kan, nak ikut hadis tu, sekarang kan nama moden. Betul kan? Ini memiliki ciri-ciri orang-orang munafik. Na'udzubillah. Kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang kita ni pun kadang ada juga. Okay? Moga Allah jauhkan kita daripada memiliki sifat orang munafik. Baik, dan yang terakhir sekali untuk malam ini, nombor 26, iaitu orang munafik ni sudah pasti mereka lebih memilih kesesatan daripada mereka memilih hidayah. Maksud dia apa? Sepatutnya hidayah ni maksudnya adalah Islam, jalan yang lurus. Sepatutnya mereka ikut petunjuk hidayah yang telah dibawa oleh Rasul, hidayah yang ada dalam Quran. Tapi mereka lebih suka memilih kesesatan, memilih nak ikut iblis, memilih nak ikut apa? Nak ikut para tagut. Okay. Ciri ke-26 ni adalah ayat yang berada di dalam surah Al-Baqarah. Suratul Al-Baqarah. Saya malam ni kita mula daripada surah ke-9, turun ke suratul Nisa, turun ke suratul Baqarah. Okey. Sebenarnya dalam pembelajaran kita boleh tukar-tukar metodologi. Tak mestinya kita kena bincang surah Al-Baqarah terlebih dahulu, baru kita pergi surah Taubah. Tapi saya susun ni sebenarnya yang last, yang ke-26 ni adalah untuk menunjukkan kepada tuan perempuan apa sebenarnya faktor yang terbesar orang munafik ni, mereka tak suka dengan Islam. Kan? Kenapa dia nak halang orang nak iltizam kepada Islam? Kenapa mereka tak suka buat kebaikan? Kenapa mereka tak nak susah payah? Kenapa mereka tak sanggup berkorban? Kenapa mereka suka kutuk orang buat kebaikan? Antaranya sebenarnya hidup mereka ni sebenarnya bukan seperti manusia hidup di atas jalan yang lurus. Betul, Allah mengatakan ulaika allazina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan hidayah, meninggalkan huda. Maka Allah Ta'ala kata perniagaan mereka itu tidak menguntungkan mereka sedikit pun dan mereka juga tidak mendapat hidayah. Okey. Ayat ini kalau sebut kesesatan, kita tahu kan lawan kepada hidayah. Apabila sebut hidayah, lawannya adalah kesesatan. Okey. Kenapa Allah
menggunakan ungkapan mereka membeli kesesatan. Lepas tu kalau beli kesesatan tu tak bawa untung apa pun. Bahkan mereka lah yang rugi. Mereka tak dapat hidayah jalan yang lurus. Okay. Kenapa disebut membeli kesesatan? Kesesatan ni boleh dijual beli ke? Okay. Kalau kita baca dalam, izinkan saya baca dalam Tafsir Al-Misbah. Okay. Membeli ini maksudnya apa? Okay. Kata Pak Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan ayat 16 ini bermaksud Allah nak menggambarkan orang munafik yang mereka bergaul, mereka berhidup dengan orang Islam, tetapi cara mereka bergaul, mereka berinteraksi, mereka berdepan dengan orang Islam ni, mereka akan menampakkan iman mereka. Orang munafik ni, dia akan tunjuk, orang munafik akan tunjuk mereka juga orang beriman, mereka sayang Islam, mereka sayang Rasul, kan? Nampak macam mereka tu beriman. Jadi apabila mereka berdepan dengan orang beriman, kata Pak Quraisy, mereka akan mengenakan pakaian hidayah. Nampak macam orang Islam yang lain, mereka nampak orang munafik tu seperti mereka juga, kan? Sebab dia telah tukar penampilan dia. Penampilan dia, kalau dia duduk dengan orang beriman, dia akan seolah-olah dia itu telah memilih hidayah, memilih jalan yang lurus, memilih Islam juga. Maksudnya dia lebih kepada macam kita nak dapatkan maksud jual beli tu. Kenapa? Pak Quraisy dia cuba menganalogikan. Dia kata umpama kalau kita pergi jumpa orang beriman, kita tukar pakaian kita. Orang munafik dia akan tukar pakaian dia. Pakaian dia maksudnya dia akan tunjukkan pakaian seperti diri juga orang beriman. Tetapi ketika dia menjendiri dengan rakan-rakannya yang durhaka, ia menukar pakaian itu dengan pakaian lain, iaitu dia pakai pula pakaian kesesatan. Faham tak maksudnya? Masa orang Yahudi, masa orang munafik ini, dia pergi dekat geng-geng munafik dia tukar pula pakaian kesesatan pula. So dia bertukar-tukar pakaian tadi. Penukaran itu, maksudnya Pak Quraisy kata, jenis tukar baju, tukar penampilan ni, dia kata, diibaratkan macam menjual beli untuk mengisyaratkan bahawa apa yang dilakukan itu terlaksana dengan redha, seumpama orang yang berjual beli. Ialah macam tukar-tukar pakaian, kan? Ialah kalau kita tukar pakaian kan macam tukar baju ni, umpama seperti contoh orang yang berjual beli. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Cara mereka tu sebenarnya adalah membawa kepada kerugian, tak untung apa-apa. Baik, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah, kita dah sampai ke 26. Kita dah sampai yang ke 26. Inilah dengan kadar yang dapat kita kongsikan pada malam ini, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi ciri yang ke-27 dan sampailah kepada beberapa, kita cuba cari lagi, gali lagi beberapa ciri mereka. Lepas tu kita akan kupas tentang perumpamaan, Nanti kita akan bincang perumpamaan yang Allah gunakan kepada orang munafik ni macam mana. Lepas tu kita akan bincanglah sedikit impak dari orang munafik macam mana. Lepas tu tamatlah modul untuk ayat-ayat yang bertema. Tanya anak apa ke untuk malam ini? Adakah ada soalan ke? Tak ada. Kalau tak ada soalan, tak ada, kita berhentilah dengan dekat FB tak ada.
Okey, jazakumullah khair tuan-puan atas kesudian tuan-puan ikuti pengisahan kita pada malam ni walaupun cuti dan macam-macam. Semoga Allah memberikan ganjaran, Allah memberikan berkatan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, hayakumullah. Baik, kita sudah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka